Okay. So kan dalam kimia, ni dalam apa? Kimia, dalam sel kimia kan nak buat bateri. So ada dua logam, dua jenis logam. Lepas tu ada elektrolit. Ni apa benda ni dalam bikar ni kita panggil apa? Korang belajar ni. Panggil apa ni? apa? Elektrolit. Elektrolit. Ya, elektrolit. Lepas tu tak kamu belajar dalam apa sih elektrokimia kan? Lepas tu ada apa? Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium. Aluminium apa? Zinc, ferrum, stannum, lambum, cuprum, argentum, aurum Okey. Ada tak kamu belajar yang ni? Semakin jauh kedudukan logam dalam CV elektrokimia, semakin tinggi nilai voltan. Ada tak kamu belajar benda tu? Ada kan? Contohnya nak tahu berapa voltan yang dibekalkan kalau guna dua elektrod dua logam argentum dengan magnesium kan. So kamu tengoklah argentum dengan magnesium. Mana argentum dengan magnesium? Ni argentum, ni magnesium kan. Okey. Ini kalau argentum dengan magnesium, kalau cikgu buat argentum dengan zinc. Antara argentum dengan zinc. Okey, mana tinggi voltan dia? Argentum dengan magnesium ke argentum dengan zinc? Respon. Argentum dengan magnesium. Argentum dengan magnesium kan. Semakin jauh kedudukan logam, semakin jauh kedudukan antara dua logam dalam CV elektrokimia, semakin tinggi nilai voltan dia kan. So mungkin kat sini bacaan dia apa? Mungkin bacaan dia 1.5 volt kan, 1.5 volt. So inilah kita panggil dia DGE, okey. Daya gerak elektrik 1.5 volt. Contohnya nak buat bateri energizer ni, dalam bateri energizer ni ada dua logam iaitu magnesium dengan argentum. So bacaan dia 1.5 volt kan, dia punya voltan. So inilah kita panggil DGE. So dia pun label lah dekat bateri tu 1.5 volt. Ada yang 3 volt kan, ada yang label 3 volt. Tengoklah. So itulah kita panggil DGE. Boleh? Boleh. Okay, boleh. Okay, so kat sini lagi apa ya? Okay, inilah. Okay, dalam bateri, contohnya bateri energizer ni kan, dia bukan setakat ada label 1.5 volt. Okay, 1.5 volt ni adalah DGE. Okay, dalam bateri ni juga, kan dalam sel kimia ni juga dalam sel kimia ni juga, dia ada juga bintangan ada juga bintangan. Okay. Dalam bateri tu ada bintangan juga sebenarnya. Okay, dalam bateri ni ada juga bintangan. Kita panggil apa? Bintangan dalam. Dia punya istilah dia bintangan dalam. So apakah itu bintangan dalam? Okay, bintangan dalam adalah bintangan dalam. Bintangan dalam, dia punya simbol dia adalah R kecil. Okay, so bintangan dalam sel kering. Dalam bateri lah, dalam bintangan dalam. Okay, so dalam sel kering ada bintangan dalam. So bintangan dalam ialah bintangan terhadap pengaliran cas. Bintangan terhadap pengaliran. Baik, kenapa ni? Bintangan terhadap pengaliran cas oleh siapa ni? Oleh dalam bateri tu dia ada elektrod kan. Dalam bateri ni dia ada elektrod, dia ada elektrolit. So elektrod dengan elektrolit ni pun dia boleh buat bintangan So bintangan terhadap pengaliran cas oleh elektrod dan juga elektrolit. Okey. Dan elektrolit dalam sel kering itu. So itulah bintangan dalam, okey. Bintangan terhadap pengaliran cas oleh elektrod dan elektrolit dalam sel kering itu. Okey, so inilah dia. So kalau ni bateri, ni simbol. Okey, E tu simbol apa? Respon. E. E simbol? Ya, simbol DGE. R respon apa? R respon pula. R tu simbol apa? R kecil. Bintangan dalam.
Ya, rintangan dalam. Wah, kenapa ni dalam ni? Rintangan dalam. Okey, so kat sini. Okey, tadi kan cikgu kata kalau nak ukur DGE ni, kita ada sel kering. Nak ukur DGE sel kering ni, make sure apa? Make sure switch ni apa? Respon. Terbuka. Ya, make sure switch ni terbuka. Okey, supaya tak ada arus yang lalu kan. Make sure switch ni terbuka. So, voltmeter akan tunjuklah bacaan DGE sel kering tersebut. Okey, make sure switch ni terbuka. Tapi kalau misalnya kamu nak hidupkan switch ni, kamu nak hidupkan switch je, kamu nak tutup switch ni kan, kamu nak hidupkan switch ni, pun ada juga cara dia nak ukur DGE sel kering ni. Tapi banyaklah sikit kerja nak kena buat. Kamu kena buat data dia, kamu kena buat graf. Leceh sikit lah. Tapi still boleh ukur DGE bateri ni juga. Okay, DGE sel kering ni. Kalau kamu nak hidupkan switch ni. Caranya adalah kalau eksperimen amali, takkanlah dia akan bagi yang complicated pun lah. Yang ni yang dia suruh hidupkan switch, kira DGE sel kering ni. So macam nak kira, kamu kena buat at least ada 5 bacaan. Okay, 5 bacaan. So memula, first eksperimen, kamu buat jadikan emitter ni, kamu adjust rheostat ni, make sure arus dekat emitter ni 0.2 ampere. Dia tak kisah kamu nak buat 0.2 ke 0.1 ke, tak kisahlah berapa ampere. Janji ada 5. 5 ke 4 ke tak kisah. Sebab nanti kita nak buat graf. Okay. Janji adalah beberapa data. Okey, contohnya 0.2 ampere kan. Kamu adjust rheostat sampailah emitter ni tunjuk bacaan 0.2 ampere. So nanti kan voltmeter ni pula dia akan tunjuk, okey, cikgu bagilah contoh. Dia akan tunjuk 1.2 volt Okey, 1.2 volt. Lepas tu kalau next second eksperimen, kamu adjust rheostat sampailah emitter tu tunjuk bacaan 0.4 ampere. So nanti kan bacaan voltmeter ni pula dia akan tunjuk 1.0 volt. Kalau 0.6 ampere, 0.8 volt. Kalau 0.8 ampere, okay, 0.4 volt. Kalau 1 ampere, 0.2 volt. Ni cikgu hentam je data ni. Okay. Sepatutnya kena buat eksperimen. Okay, tapi tak buat eksperimen kan. So cikgu bagi je lah data senang. Terus dia bagi data. Okay, lepas dah dapat data, nanti kamu kena buat graf. Iaitu graf voltan, okay, melawan arus. Lepas tu kamu pun buat graf kan. Okay, cikgu contohlah macam ni kan. Okay, Pak C ni voltan ni lawan arus. Ni voltan unit dia volt arus unit dia ampere. Okay, lepas tu kalau arus tu ada apa? Ada 0.2 0.4, 0.6, 0.8 ni 1. Okay, kalau 0.2 voltan dia 1.2 volt. Kat mana? Contohnya kat sini lah. Sini lah. Contoh 1.2 volt. Lepas tu yang ni 1 volt. Makin lama makin kurang Lepas tu 0.8. Lepas tu 0.4. Lepas tu 0.2 Okay, bila kamu dah buat plot, dia punya graf dia berkurang ke menaik? Respon. Berkurang. Berkurang kan? Graf dia berkurang. So nanti kamu sambungkanlah plot-plot ni, kamu akan dapat garis lurus Kamu akan dapat garis lurus macam ni. Dapat macam ni lah graf macam ni. Dapatlah kan, kamu dah plot. Lepas tu kamu pun gariskan, dapatlah garis lurus. Okay, so daripada graf ni, okay, berapa DGE dia? Respon. Okay, contohlah cikgu buat kat sini. Okay, bila kita buat plot-plot yang kita dah sambungkan, make sure kamu kena graf ni tak boleh tergantung So kamu kena sambung sampai Pak CV ni, Pak CY ni. Okay. Yang penting sampai sinilah, sampai ujung. Okay, so macam mana nak kira DGE daripada graf? Tadi kan kita tahu nak kira DGE, arus dia tak boleh mengalirkan dalam liter. So tengok waktu bila? Tengok bila waktu arus dia kosong kat sini So kalau sini tunjuk, contohlah sini dia tunjuk bacaan 3 volt contoh. So berapa DGE dia? Respon. 3. So DGE dia 3 volt.
Sebab itulah kalau daripada graf nak tengok DGE dia, kamu kena make sure tengok DGE dia waktu arus dia kosong. Boleh? Ni kan arus, tengok waktu dia kosong. So bila arus dia kosong, DGE dia akan tunjuk kat sini. Bacaan dia kat sini. So tengoklah bacaan dia berapa. So bila arus dia kosong. Okay, tu nak tengok DGE. Kalau nak tahu bintangan dalam dia, okay, macam nak tahu bintangan dalam dia pun kita boleh tengok juga daripada graf. Pakai formula nak kira bintangan dalam adalah melalui kecerunan graf. Okay, apa formula nak kira kecerunan graf? Apa formula nak kira kecerunan? Kita ada nanti akan ada dua koordinat. Kamu ambil lah koordinat ni dengan koordinat ni kan. So formula dia apa? Y2 tolak Y1. Lepas tu X2 tolak X1 kan? Dia ada dua koordinat. Ambil lah mana-mana dua koordinat kan? Yang ini ke ataupun yang ini dengan ini ke. Tak kisahlah, ataupun sini dengan sini ke. Janji ada dua koordinat. So masuk dalam formula kecerunan. So kecerunan tu lah adalah bintangan dalam. So ada berapa info daripada graf? Ada berapa info kamu dapat daripada graf? Graf yang dua kan, iaitu satu tu DGE. Bila arus dia kosong, tengok berapa DGE dia. Next is bintangan dalam. Tengok dia punya kecerunan graf. Okey. Faham ke setakat ni? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Oh dah ni lah. Dah 29 dah. Okey, tu kalau daripada graf. Sebenarnya ada je formula nak kira bintangan dalam dengan DGE ni. Ada formula dia. Okey, so formula, kamu salin lah. Okey, ni last. Okey, formula untuk kira DGE. Okey, daya gerak elektrik. Formula dia adalah E sama dengan I. I tu arus, ni R ni bintangan berkesan tambah dengan bintangan dalam. Ni formula nak kira DGE. Okey, daya gerak elektrik. Dia kan dalam soalan periksa kan, kalau ditanya apakah ini, contohnya lah. Apakah 3 volt tu mewakili apa? Kamu boleh je jawab DGE. DGE. Tak payah buat nama penuh pun tak apa. Nak buat short form DGE pun boleh. Kalau nak nama penuh buatlah daya gerak elektrik. Faham tak maksud cikgu? Respon? Faham nak sebut DGE pun boleh. Okey, so E tu apa? E tu adalah apa kelas E tu? Daya gerak elektrik. Okey, DGE. Unit dia apa unit dia? Volt. V. Volt. Okey, unit dia volt. V besar. I apa I? Arus. Arus. Unit dia apa? Ampere. Ampere. Simbol ampere apa? A besar. A besar. Lepas tu R tu apa? R besar tu apa? Bintangan berkesan. Bintangan berkesan. Unit dia apa? Ohm. Unit dia ohm. Simbol dia macam ni, ohm. Okey, R kecil? Bintangan dalam. Okey, bintangan dalam. Unit dia apa? Bintangan dalam unit dia sama juga macam bintangan, iaitu unit dia ohm juga. Okey, ohm. Okey, so cikgu dah bagi formula. Kamu try lah buat contoh 9 dengan contoh 10 ni. Kita akan sambunglah kelas hari Jumaat. Okey, itu saja. Bye-bye. Bye-bye cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey.